Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bertemu. Kita sambung hadis kita, hadis qudsi daripada Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana hadis dia panjang tuan-tuan, panjang hadis dia. Yang mana hadis ni riwayat Imam Muslim, dan kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, kata hadis ni asyrafu hadisin li ahli Syam. Ini hadis yang paling mulia yang diriwayatkan oleh penduduk Syria. Jadi kita ceritalah bagaimana Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman pada dirinya, dan Allah Ta'ala jadikan kezaliman itu haram sesama makhluk. Kemudian Allah Ta'ala sebut bagaimana manusia memerlukan hidayah, memerlukan pakaian, mintalah pada Allah. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala sebut manusia dan jin tidak boleh memberi mudarat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak boleh memberi manfaat apa-apa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi kita sambung huraian hadis ni tuan-tuan. Lagi sikit lagi kita akan datang insya-Allah, kita masuk hadis baru. Huraian pada hadis yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataituhum kullu man sa'altah fa'ataitu man sa'altah ma naqasa minni illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Yang mana Allah Ta'ala sebut, wahai anak Adam, sekiranya awal kamu, yakni pada diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Sekarang ni kat dunia ingat ada 7.2 bilion manusia. Ni Allah Ta'ala sebut daripada diciptakan Nabi Adam AS sampailah hari kiamat, manusia dan jin. Manusia dan jin qamu fi sa'idin wahidin, semua ni diletakkan di satu tempat, dalam satu masa, dalam satu tempat. Jin daripada dulu sampai kiamat, manusia pada zaman Adam sampai kiamat. Wallahu alam banyak mana, berapa trilion, septilion, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Letak jin dan manusia ni di satu tempat, dalam masa yang sama. Semua pakat minta pada Allah. Kawan ni nak banglo, kawan ni nak tanah, kawan ni nak harta, kawan ni nak emas, kawan ni nak sekian. Semua pakat minta pada Allah Ta'ala. Fa'ataitu kulla insani mas'alatah, kata Allah, aku berikan pada semua orang yang minta tu, aku bagi. Yang nak tanah Allah Ta'ala bagi, yang nak sihat Allah Ta'ala bagi, yang nak emas, yang nak kekayaan, yang nak anak, yang macam-macam manusia minta ni, Allah Ta'ala bagi semua. Ni perumpamaan ni, jin dan manusia daripada dulu sampai hari kiamat dalam satu masa. Semua yang minta ni Allah Ta'ala bagi apa yang dia minta. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila bahr. Tidak kurang walaupun sedikit dalam kerajaanku, melainkan hanyalah seperti jarum yang dibubuh dalam laut diangkat. Kita semua minta pada Allah, Allah Ta'ala bagi semua apa yang kita minta. Tidak kurang walaupun sikit dalam kerajaan Allah. Perumpamaan dia macam tuan-tuan ambil jarum, tuan-tuan bubuh dalam laut, tuan-tuan angkat, adalah air yang tersisa kat jarum tu, yang melekat kat jarum tu. Kurang tak air laut? Tak kurang langsung. Kita tak boleh suka tuan-tuan kurangnya air laut, kerana apa? Masuk apa? Hatta kalau tuan-tuan cebok satu baldi pun, 3 baldi, 4 baldi, air laut tu macam tu ya. Kita tak dapat kesan kurangnya dia, terlalu banyaknya air laut. Nak ceritanya tuan-tuan mintalah apa-apa saja pun pada Allah, Allah Ta'ala boleh bagi. Dan tak kurang dalam kerajaan Allah walaupun sikit. Walaupun Allah Ta'ala bagi semua apa yang kita minta. Cumanya tuan-tuan,
Kenapa bila kita minta ada yang tak dapat, tuan-tuan? Kerana Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, tuan. Banyak benda kita tak tahu. Kita sangka benda tu baik, padahal benda tu tak baik. Kita selalu doa tak dapat. Kita nak lagu ni tak dapat, nak lagu ni tak dapat. Allah lebih mengetahui. Macam kita kalau ada anak kecil nak main pisau, kita tak bagi. Anak kita nak naik motor laju-laju, kita tak bagi. Anak kita nak handset, kita tak bagi. Banyak benda anak kita nak buat, kita tak bagi. Macam kita muda-muda dululah, mak kita, ayah kita larang ni, larang tu. Pasal apa? Kita tak cerdik sangat. Kita tak bijak macam mak dan ayah kita. Bila dah tua baru cerdik. Oh, macam ni. Tuan-tuan, banyak benda yang akan datang kita tak tahu. Allah lebih mengetahui. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu suka satu benda tapi dia buruk bagi kamu. Kita suka benda tu, benda tu buruk bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nak satu benda, nak sangat satu benda, tapi benda tu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sebab tu kadang-kadang ada benda yang kita minta kita tak dapat. Kita tak tahu apa yang berlaku pada kita bila kita dapat. Jadi tuan-tuan minta pada Allah, Allah Ta'ala boleh bagi. Baik, kita tengok kata pengarang. Kemudian Allah menjelaskan betapa sempurnanya kekuasaannya dan luasnya kerajaannya dan agungnya pemberiannya, dan bahwasanya khazanah Allah tidak akan hilang. Yang ni kekayaan Allah tak akan hilang selama-lamanya, dan tidak akan kurang kerana memberi pada hambanya, sekalipun Allah memberikan kepada awal makhluk sehinggalah akhir makhluk, daripada jin dan manusia, setiap apa yang mereka minta dalam satu masa. Dalam satu masa bagi sekali, tak kurang langsung. Dalam hadis ini Allah menggalakkan bagi makhluk supaya selalu berdoa padanya dan meminta kepadanya segala keperluannya. Dalam hadis sahihain, yakni riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, yadullah mala'i la tughiduha nafqah saha'al laila wan nahar. Yakni kekayaan Allah yang berada dalam kekuasaan Allah tidak akan kurang sekalipun Allah Ta'ala memberikan pada makhluknya siang dan malam. Siang dan malam Allah Ta'ala bagi pada makhluknya, takkan kurang walaupun sikit. Ara'aitum ma anfaqa muzu khalqas samawati wal ard. Tidakkah kamu tengok semenjak daripada dijadikan langit dan bumi, apa yang telah Allah infakkan, apa yang telah Allah berikan pada makhluknya daripada diciptakan langit dan bumi, yang Allah berikan pada jin, malaikat dan manusia, daripada berbagai nikmat, tidak kurang walaupun sikit. Ma fi yaminih, apa yang berada dalam kekuasaan Allah, tak kurang walaupun sikit. Jadi mintalah pada Allah, tuan-tuan, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba dia. Sebab kadang-kadang kita mengsangka benda itu bagus, tapi benda itu tak bagus. Ada sahabat Nabi nama dia Sa'labah bin Abi Hatib. Dia ni miskin. Miskin dia macam mana? Kalau dia semayang berjemaah, bini dia kat rumah tak cukup pakaian nak semayang. Kan orang perempuan kalau semayang kena tutup, nampak muka aja dengan tangan. Jadi bila Hatib main masjid, Hatib pakai baju tu, bini dia kat rumah tak cukup baju nak tutup aurat, nak semayang. Dia main semayang dengan Nabi SAW, kemudian dia balik tergesa. Nabi bagi salam, dia pun balik. Nabi selalu tengok dia balik cepat. Selang apa lama Nabi pun nasihat dia. Nabi kata, wahai Sa'labah, kenapa kau semayang macam orang munafik? Orang munafik ni dia memang malas berzikir. Orang yang dalam dia kufur, luar dia menzahirkan iman. Jadi kata Sa'labah, wahai Rasulullah, isteriku di rumah tak cukup pakaian. Kalau aku solat di sini dia tak cukup pakaian, aku balik baru dia ambil pakaian aku, dia gunakan untuk solat. Maka Sa'labah minta pada Nabi supaya doakan supaya dia kaya. Apa Nabi kata? Keadaan kau sekarang ni lebih baik daripada kau kaya. Lagu ni punya keadaan ni lagi baik daripada kau kaya. Sebab kita sangka kaya tu lah bagus. Itulah kita fikir, kaya tu lah bagus.
Sebab bukan semua orang bila jadi kaya dia jadi baik. Ada orang jadi kaya dia jadi tak baik. Dan dia berjanji pada Nabi, wahai Rasulullah, lain atana lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Dia berjanji pada Nabi dengan Allah, kalau Allah Ta'ala berikan aku kekayaan, aku akan rajin bersedekah dan aku akan banyak buat baik. Dia berjanji, dia minta, ya Rasulullah, doalah supaya aku kaya. Kalau aku kaya, aku akan banyak bersedekah dan melakukan kebaikan. Nabi kata apa? Jangan. Apa yang kau ada sekarang ni lebih baik daripada kau kaya. 3 kali dia jumpa Nabi. Kali pertama Nabi tolak, kali kedua Nabi tolak, kali ketiga dia berjanji, ya Allah, ya Rasulullah, doalah supaya aku kaya. Dan aku berjanji bila aku kaya, aku akan rajin bersedekah dan aku akan jadi orang yang baik. Maka Nabi SAW bagi dia kambing sekor, kambing yang bunting, sekor kambing yang bunting. Dan Nabi doakan keberkatan padanya. Allahumma barik fi, Allah berkatlah padanya. Bila dia dapat kambing tu dia berkembang biak dengan cepat. Dia beranak dengan cepat. Makin lama makin banyak, dengan cepat dia beranak sampailah penuh kat rumah dia. Maka Sa'labah kena pindah. Dia pindah jauh sikit pada orang. Kenapa pindah jauh sikit? Yalah kambing dia banyak sangat. Duduk dengan orang tak boleh kacau orang, jadi duduk jauh pada orang, jauh pada Madinah, luar Madinah. Kambing dia banyak. Maka kambing dia penuh lembah. Kan antara 2 gunung ada lembah kan. Ni gunung curam tu kan. Itulah lembah. Penuh kambing dia. Berapa ribu, ratus ribu, wallahu alam. Berapa puluh ribu hanya Nabi yang tahu. Hanya Allah dan Rasulnya tahu. Jadi mula-mula dia tak mai semayang jemaah, mula dia tinggal sikit-sikit. Dia mula dah tak mai Zuhur Asar. Kemudian dia tinggal Maghrib pula, kemudian Isyak. Lama-lama dia tinggal semua. Dia mai semayang Jumaat ni. Pasal apa? Sibuk, kambing dia banyak sangat. Dulu masa miskin boleh mai semayang jemaah. Dah kaya, dah kebanyak kambing, dia tinggal Jumaat saja dia datang. Makin lama makin susah dia nak mai. Jumaat pun dia tak mai. Jumaat pun tak mai dah. Pasal apa? Kambing banyak sangat, tak ada orang nak tengok. Dia dah kaya sungguh lah. Sampailah arahan daripada Allah minta supaya dikeluarkan zakat. Tuan-tuan tahulah kambing ni 40 ekor kambing, seekor kambing kan. Kambing dia banyak. Maka datanglah minta zakat. Jadi bila kambing banyak, datang 2 orang utusan Nabi nak ambil zakat. Dia rasa berat nak bayar. Nak keluar zakat tu rasa berat. Pasal zakat ni lagi banyak tuan-tuan punya duit, lagi banyak zakat dia. Contohlah, kita tahu nisab zakat ni 85 gram emas. Tuan-tuan kalilah dengan emas sekarang. Biasanya negeri Perak ataupun mana-mana negeri dia akan keluar nisab dia. Lebih kurang lagi 20,000 lah tuan-tuan. Lebih kurang 20,000. Dia ikut harga emas 85 gram emas. Kalau kita ada duit 20,000, duit simpanan kita cukup setahun, kita kena keluarkan zakat kan 2.5%. 2.5%. Berapa banyak tuan-tuan? Kalau 10,000, 200 setengah. 10,000 tak kena zakat lagi, 20,000. Kalau 20,000, 500. Taklah banyak sangat. Pasal 20,000, 500 boleh okey lagi lah, boleh bayar lagi. Pasal baru 20,000. Tapi kalau 100,000, dia lihat sikit. 100,000 dah jadi 2,500. Dia bukan fikir duit dia yang banyak tu, dia fikir zakat yang nak keluarkan tu. 2,500 ni boleh beli handset ni. 2,500 ni boleh pergi Langkawi balik hari. 2,500 ni boleh keliling Malaysia dah. Dia mula rasa berat nak bayar. Kalau 1,000,000 lagi berat. 1,000,000 dah jadi 25,000. 25,000 ni boleh beli kereta cash ni. Azia baru cash. 25,000 ni boleh melancong pergi Korea, pergi Jepun, pergi Asia, boleh berjalan. Dia mula fikir nilai duit yang nak keluar tu. Dia lupa nikmat Allah 1,000,000 yang Allah Ta'ala bagi tu. Dia fikir nilai yang nak keluar tu. Sedangkan 25,000 tu tolak pada 1,000,000, hang duk ada berapa lagi? 900,000 lebih. Dia rasa berat. Itu kalau ada 25,000. Kalau ada 10 juta, lagi berat. 10 juta duit dalam bank, berapa zakat dia? 250,000. Boleh beli rumah sebiji. Dia tak fikir dia ada 10 juta, keluar 250,000, dia duk ada 9 juta lebih lagi tu, 9.7 juta lebih. Dia tak fikir itu, dia fikir apa? Dia fikir jumlah yang dia nak keluar tu.
Dia duk fikir tanggungjawab yang diwajibkan padanya. Dia lupa nikmat Allah Ta'ala yang banyak lagi Allah Ta'ala bagi pada dia. Yang Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain, dia dapat nikmat tu. Dia jadi kerikut. Sa'labah, kambing dia banyak, penuh lembah. Tak tahu berapa puluh ribu kambing dia. Kalau setakat 40 ekor kambing nak keluar seekor tak ada masalah. Ni dah banyak kambing dia. Dia tak mau keluarkan zakat. Maka Nabi tak terima zakat dia. Kemudian dia menyesal. Bila dia menyesal, dia jumpa Nabi. Dia kata, inilah zakat aku dia bawa. Nabi kata, aku telah diperintahkan oleh Allah supaya tidak menerima zakatmu. Nabi taklah ambil zakat dia. Pasal apa? Pasal dia dulu berjanji. Dia tak macam orang lain. Dia berjanji pada Allah dengan Nabi. Dia berjanji, kalau aku kaya, aku akan rajin bersedekah dan aku rajin buat baik. Dia berjanji. Orang lain tak macam tu. Orang lain kaya usaha, tuan-tuan. Usaha, susah-susah. Dia tak. Dengan senang dia dapat kekayaan kerana dia janji sungguh. Kalau dia kaya, dia akan buat baik, dia akan bersedekah. Maka Nabi tak terima zakat dia. Sampailah Nabi SAW wafat. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun lebih. Dia datang bawa kambing zakat dia. Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi Muhammad pun tak terima, macam mana aku nak terima? Sayyidina Abu Bakar pun tak terima zakat dia. Datang zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar merintah lebih kurang 10 tahun. Dia bawa kambing zakat dia. Kata Sayyidina Umar, 2 orang yang lebih baik daripada aku, yakni Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, tak terima. Macam mana aku nak terima? Sayyidina Umar pun tak terima. 10 tahun tak terima zakat dia. Datang zaman Sayyidina Osman, dia jumpa Sayyidina Osman, dia bawa kambing zakat dia yang banyak tu. Banyaklah tuan-tuan, bertahun-tahun dah tak bayang. Sayyidina Osman kata, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tak terima, macam mana aku nak terima? Dan dia mati pada zaman Sayyidina Osman dalam keadaan dia tidak mengeluarkan zakat dia sekupang pun. Zakat dia tak diterima. Sebab tu orang kadang-kadang dia fikir, dia kaya dia baik. Betul ke? Tuan-tuan, kalau kita dalam bank ada 10 bilion, belum tentu kita ada dalam masjid ni. Boleh jadi kita dah ada kat Jepun, kita dah ada kat Korea, kita dah ada bini 4, kita dah ada Rolls Royce, kita dah kalut dengan benda-benda tu dah. Kita akan kalut dengan dunia. Siapa boleh jamin? Sebelum dapat kita boleh jamin aku gini. Sekali dah dapat kita menetap, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Baik tuan-tuan, saya habiskan. Baik. Habis. Akan datang kita masuk sikit kita tuan-tuan, tajuk baru. Yang ni apa? Allah Ta'ala menghitung amalan. Sikit lagi huraian bahagian akhir hadis ni. Jadi cukup sekadar ni, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat minna wal minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'u Muhammad tafarruqana ba'da tafarruqa ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahmuma wa la matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.